wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kepada adik-adik yang berada di rumah, yang berada di pejabat, di depan kaca TV, di Facebook, kita doakan bersama pada hari ini penuh ceria, gembira, kita menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan lantaran Allah masih ada. Ustaz, ya, apa khabar Ustaz hari ini? Merah hari ini Ustaz, ya. Merah dengan hijau Ustaz. Masya-Allah, merah hijau. Merah hijau. Terus kita ceria, gembira pada hari ini Ustaz, ya. Walaupun ada pelbagai cabaran, ya, dan hari ini kita bertuah pada halaman 24. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana ya perjuangan orang-orang terdahulu, dan sebenarnya kalau kita ingin bersama ya dalam cahaya hidayah, sebenarnya memang Allah beri ujian. Betul, ya, memang Allah akan beri ujian, tetapi apakah yang ada di sebalik ujian, itulah yang kita akan lihat pada hari ini, menyambung kepada halaman semalam Ustaz, 23. Kita dah bincang panjang semalam itu. Betul, bercerita tentang wahai orang-orang yang beriman, minta tolong dengan sabar dan solat. Ya, Allah bersama orang yang sabar. Jadi hari ini nak bincanglah sabar tu macam mana, ataupun sabar jelah. Okey Ustaz, ya. Jadi bagi tuan-tuan, sila boleh buka mushaf, boleh muat turun smart Quran, ataupun apa-apa aplikasi untuk kita baca Quran. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, seperti yang Ustaz Fazrul sebut tadi, dalam kehidupan kita ini pasti kita akan diuji, Ustaz. Kita menyangka kita beriman sedangkan kita tidak diuji, tidak. Maksudnya pasti dan pasti kita akan dicuba, akan berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Dan semalam Ustaz kita belajar banyak. Hari ini menarik lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun tak sabar nak belajar muka surat 24 ini, ayat-ayat yang subhanallah, dan ayat yang selalu baca sebenarnya Ustaz. Dan ada satu ayat yang memang kita selalu sangat baca. Betul. Dan nantikan ayat itu nanti, ya. Jadi permulaan ini Ustaz, kita nak baca dulu Ummul Quran seperti mana kebiasaan kita memasak pertemuan kita Ustaz, bukan masak, pasak Ustaz. Pasak. Dan walaupun dia kebiasaan, pastikan dia bukan biasa-biasa dibaca. Betul Ustaz. Allahu akbar. Baca dengan luar biasa. Luar biasa. Sebagaimana yang kita akan bacakan. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Jadi kita nak baca surah Al-Fatihah pada permulaan ini. Saya nak cuba dengan tarannum murattal sabah insya-Allah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, begitulah bacaan daripada Al-Fatihah, ya. Di mana surah ini memberi pencerahan kepada kita, semangat kepada kita. Kita bacanya sebagai tanda, walaupun dia biasa kita bacakan berkali-kali, tetapi kita hendaklah melihatnya dengan luar biasa, ya. Salah satu cara kita nak melihat luar biasa lantaran apa? Kita minta hidayah. Ya, jadi betul, hidayah ini penting. Hidayah penting Ustaz. Kita tengok Al-Quran tu mukjizat Ustaz. Mukjizat. Tak pernah jemu Ustaz Fatihah ni. Tak pernah jemu. Betul. Ke boleh kalau Az-Zuhur nanti kita baca An-Nas sajalah. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Ya. Mesti Fatihah. Dia akan menyembuhkan, nama pun nama lainnya Asy-Syifa. Dia akan menyembuhkan hati yang duka lara, ya. Dan pada hari ini, kalau semalam kita mungkin ada yang teka-teka apa yang ada, props yang saya bawa tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang berada di rumah, hari ini saya bawa yang biasa tuan-tuan lihat. Tengok tu.
kan. Dan perkara ini Ustaz mu ada dan bila kita lihat perkara ini nanti dia ada kaitan dengan ayat-ayat yang kita baca nanti. Saya rasa tuan-tuan di rumah dah tahu dah ya, dah boleh teka dah. Tapi kita akan sama-sama mulakan dahulu melihat sinopsis apa yang kita akan dalami pada halaman 24. Mari kita tengok. Pada ayat 154 hingga 157 Allah menyambung menerangkan kepada kita cubaan demi cubaan yang ada, ujian demi ujian yang perlu kita hadapi dengan sabar di atas muka bumi ini. Yang Allah berikan apakah balasannya, insya-Allah. Pada ayat 158 hingga 162 bercakap tentang sa'i antara Safa dan Marwah dan hukum atas penyembunyian ayat-ayat Allah. Kita akan lihat apa kaitan sa'i Safa dan Marwah dan menyembunyikan ayat-ayat Allah. Itu satu perkara yang menarik ya, dan insya-Allah di hujung nanti ayat 163 Allah memberikan panduan kepada kita bagaimana tetap teguh untuk bersabar. Betul, iaitu dengan keesaan Tuhan, kasih sayangnya dan tanda-tanda kekuasaannya. Inilah sinopsis pada hari ini. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah masih lagi boleh kongsi, share ya di Facebook agar hari ini kalau ada yang sakit ustaz ya, ada yang kata masalah bisnes, masalah keluarga, masalah macam-macam cabaran masalah kena dengar pada hari ini lantaran muka surat 24 ini amat padu ya, amat padu ubat yang akan merawat hati-hati ya yang rasa penat ya. Tetapi bila baca ini kalau diamalkan nanti ada satu doa penting ya ustaz ya. Betul ustaz. Kita tahu bahawa sebenarnya Allah amat sayang kepada kita. Jadi jom kita mulakan dahulu dengan ayat 154 hingga ayat ke 158. Ya. Okey, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita nak mula membaca hari ini muka surat 24 bermula ayat 154 hingga 158 Ustaz Ustaz sebut tadi ada sahabat-sahabat kita yang diuji dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala kurniakan kekuatan, Allah Subhanahu taala kurniakan jalan keluar dan inilah antara ubat yang mujarab Ustaz Al-Quran ni kita seolah-olah berbicara saat bila kita baca tu kita bicara. Tak percaya kita cubalah kalau kita rasa lemah semangat, kita rasa terlalu down saat contohnya, bacalah Al-Quran. Betul. Dia seolah-olah Al-Quran itu kita berbicara, kita mengadu. Tapi Al-Quran tidak membuka ataupun tak cerita pada orang lain. Tak cerita pada orang lain. Allahu Akbar. Insya-Allah. Kita mengadu, kita baca seolah kita mengadu tapi Al-Quran tak cerita, tapi dia memberi satu ketenangan dan jalan keluar kepada kita kan. Subhanallah. Dan ada juga di antara sahabat-sahabat kita hari ini Ustaz yang menyambut ulang tahun perkahwinan, ulang tahun kelahiran. Jadi saya nak ucaplah selamat hari lahir semua yang lahir pada hari ini. Mudah-mudahan pertambahan usia ini Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi barakah dan juga nikmat dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jom kita baca. Saya nak cuba baca dengan semalam saya dah baca Sikah Jiharkah. Hari ini saya nak masuk balik Taranum Hijaz. Dia tak ada lagu burdah, tak ada. Lagu burdah. Burdah tu dia dah masuk dalam lagu tu Ustaz. Okey. Burdah ni dia lenggok-lenggok Ustaz. Lenggok ya. Atau bunga-bunga kan. Gerakan suara. Macam baju tu lah bunga-bunga ya. Subhanallah. Lebihkan sikit hari ni Ustaz. Allah Rabbi. Okey baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Al Azim ayat 154 hingga 158 ini memulakan ubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bila Allah menyatakan pada semalam kita pada halaman 23 hujung itu Allah menyatakan innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sudah tentu kita kata saya naklah jadi bersama dengan Allah, Allah dengan saya. Betul. Kan Allah akan sentiasa mendengar, membantu saya. Maka Allah jelaskan pada ayat 154 apakah kesabaran yang paling tinggi diperlukan ya. Ujian yang melanda namanya adalah kematian. Allah menyatakan dan janganlah kamu mengatakan bahawa orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyedarinya. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah ya, dalam medan perang ya, dalam membuat fi sabilillah, dalam kebaikan, bila mereka meninggal, maka itu adalah satu cabaran yang paling besar. Betul Ustaz ya. Mana-manalah kalau katakan kita ada mak, ayah ya, kita ada rakan yang meninggal ya, apatah lagi kalau dia sedang berjuang dan dia meninggal. Allah kata bahawa orang yang terbunuh syahid ini sebenarnya mereka ini jangan kita cakap sebagai mati. Ya, bal ahya'u walakin la yash'urun, mereka itu hidup ya Ustaz ya. Jadi maksud hidup tu apa? Satu ialah dari segi di alam kuburnya berbeza, Allah menguruskannya, tetapi dari segi semangatnya bila kita cakap tentang walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak menyedari, sebenarnya orang yang syahid Ustaz ya, dia akan menjadi inspirasi kepada orang yang hidup. Allahu akbar. Ya, dia punya semangat itu kalau dia dah meninggal syahid ya, banyak tokoh-tokoh yang meninggal di Palestin apa sebagainya, ia menaikkan lagi semangat orang yang berjuang. Ya, bahawa kami juga perlu berjuang seperti mana mereka juga membuat kebaikan. Dan fi sabilillah ini satu perang untuk dalam Islam Ustaz ya. Tapi fi sabilillah ini orang yang sedang belajar, orang yang buat kebaikan bersungguh-sungguh sampai meninggal. Masya-Allah. Ya, yang ini adalah satu ujian yang besar, perlukan kesabaran. Ya. Jadi ini adalah bahagian 154 dan mungkin ada yang kata bahawa saya ni mungkinlah tak berperang contohnya ya. Kalaupun tidak berperang di medan perang ya, itu paling tinggilah ya, maksudnya sebagai orang Islam kita kena ada niat kalau boleh saya ini ingin syahid di jalan Allah ya, untuk bukan pasal kita suka-suka perang, pasal kita nak mempertahankan kebenaran. Dan kebenaran ni bukan untuk orang Islam sahaja, untuk seluruh dunia. Kita tahu ada ramai orang yang dizalimi. Kalau boleh tuan-tuan yang di rumah, kita nak jadi orang-orang begini kan, ada niat, Allah izinkan, kalau tidak seperti Khalid Al-Walid berjuang tapi akhirnya meninggal di atas katilnya juga ya, tetap juga Allah berikan ganjaran yang hebat. Baik. Jadi kalau katakan saya mungkin tidak terbunuh di medan perang, tetapi Allah tetap juga menguji kita. Ya, apakah ujian yang rendah sedikit? Itu yang disampaikan pada ayat 155 ya, iaitu dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Hari ini tak bawa buah mangga Ustaz. Hari ini saya bawa ni jelah ya, face mask ni ya. Ada kaitan ya. Tuan-tuan yang ada kat rumah, yang dekat Facebook tu boleh teka apa kaitan ini dengan ayat yang kita nak bincangkan ini ya. Satu, yang
pastinya ujian. Ya. Ya, bila nampak ini kita nampak ujian pada tahun 2020 ya, di mana mungkin selama ini kita ambil indah tak indah tentang al-Quran Ustaz ya. Ini saya cakap pasal diri saya sendirilah ya, pasal apa, walaupun dah belajar sikit bahasa Arab tapi ingatkan macam faham kot ya. Tapi al-Quran ini dia kalau baca sambil-sambil lalu, dia punya mesejnya pun sambil-sambil lalu sahaja kan. Jadi dia tak memberi impact kesan yang besar. Maka Allah menyatakan di sini, dan sudah pasti walanabluwannakum, Allah pasti akan menguji semua di kalangan kamu. Kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, Allah menggunakan perkataan mudhari' di sini, maksudnya selagi kita hidup ya, selagi belum meninggal ya, maksudnya kalau dah meninggal tadi itu satu ujian. Yes, tetapi kalau masih hidup, Allah akan uji 5 perkara. Masya-Allah. Ya. Dan Allah menggunakan perkataan bisyai'in, sebenarnya boleh saja walanabluwannakum minal khauf. Allah, kami pasti akan menguji daripada ketakutan, lapar. Betul. Tetapi Allah gunakan perkataan bisyai'in ini sekecil-kecilnya dalam pelbagai arah. Masya-Allah. Bagi setengah orang dia tak adalah takut lipas. Kan? Tapi ada orang yang bila ada lipas di dalam rumah dia dah stres, tak boleh tidur sampai 3-4 minggu. Yang itu ujian bagi dia. Mungkin berbeza ujian bagi saya pula ya. Jadi Allah beri ujian masing-masing. Ini package Allah beritahu tentang takut ya, tentang lapar, wa naqsim minal amwal. Maksudnya apa? Kalau takut tadi ustaznya, takut ekonomi ya, takut dengan COVID-19 contohnya. Dan kalau jok tu lapar, mungkin nanti saya punya kerja ke ataupun ekonomi nanti terganggu, saya mungkin bisnes tak jadi ya. Dan wa naqsim minal amwal, kurang dari segi aset, dari segi harta kita. Ya, maksudnya dah ada sini, dia kurang sikit saja. Tengok akaun, buka-buka dekat bank account tu, dah kurang ustaz. Dah susut. Itu juga adalah satu ujian. Dan juga anfus ya, kurang dari segi apa? Kurang dari segi kalau orang yang berada di bisnes ini, manpower. Ya, orang rasa orang ni lari daripada tempat kerja, tapi kalau kita sebagai individu, tuan-tuan puan-puan yang berada kat rumah, mungkin dulu rambut hitam kan, sekarang kurang hitam jadi apa Zat? Putih. Dulu giginya lengkap, sekarang semalam baru pergi ke klinik ustaz ya, saya tampal, dah kurang gigi kat situ, nak kena tampal ya. Dan selain daripada tampal, gigi kuranglah, satu kurang. Itu semua adalah ujian daripada Allah. Dan juga kurang dari segi thamarat itu buah-buahan, tapi itu maksudnya hasil. Macam semalam ustaz ya, bila ada biji, lepas tu baru ada hasil kan. Perkara ini Allah kata beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Sekali lagi, kalau betul-betul tuan-tuan yang berada dekat rumah nak jadi orang yang bersama Allah, kena sabar ya. Orang boleh cakap, adakah ustaz kita kena cakap sabar jelah? Bukan. Allah memberi panduan bagaimana untuk sabar pada ayat yang ke-156. Jadi mungkin nak minta pada Ustaz Tar Mizi bacakan ayat ni ustaz. Ini ada doa dalamnya ini yang memang kita kena amal betul-betul, faham betul-betul. Kita mungkin dah biasa sebut, biasanya kita sebut ayat ni waktu orang meninggal. Betul ustaz ya. Tapi sebenarnya bukan sekadar waktu meninggal. Jom Ustaz 156. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, penonton sekalian yang dikasihi Allah. Inilah ayat yang saya sebut tadi, ayat yang selalu kita baca Ustaz. Betul. Bila ada kematian je terus baca. Padahal ayat ni pelbagai aksiden kan, demam ke patah sakit, gigi, betul Ustaz, demam ya. Hilang barang pun boleh. Betul. Nanti kita tengok apa kupasan dia. Saya baca dulu insya-Allah. Baik. Menjawab saya. Ya, silakan. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله
Sadaqallahul Azim. Jadi daripada ayat 156 ini Allah mengajar jika kita menerima ujian dalam 5 kategori tadi itu, maka apakah cara untuk kita menjadi orang yang sabar? Allah kata beri kabar gembira pada orang yang sabar bila dia dapat ujian itu, dia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya dia cakap perkara itu, bila cakap itu bukan sekadar cakap tetapi dalam hatinya itu betul-betul ya Allah milikmu ya Allah. Ya, bila gigi itu dah kurang itu, ya Allah gigi ni engkau punya ya Allah, kau nak ambil. Ya, kalau saya sebelum ni sakit kaki ustaz ya. Waktu itu rasa macam saya dah tak dah jadi penceramah dah lah. Saya tak ada dah nak pergi mana-mana, pergi TV Hijrah susah dah kan. Ya. Waktu itu kena sebut apa ustaz? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi maksudnya ya Allah ini milikmu ya Allah. Betul, ya, jadi bila kita pergi ke doktor, pergi nak berubat ke apa ke, jangan bila kita cakap inna lillah, kita tahu bahawa ya Allah engkau nak ambil, engkau anytime kan. Betul, anytime ya Allah. Tetapi kalau ya Allah boleh tak pinjamkan balik kan, kalau bolehlah ya Allah kan. Jadi bila kita berusaha berubat apa sebagainya itu, kita dengan mindset bahawa Allah punya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya kamu ataupun kita akan kembali, orang-orang akan kembali. Maksudnya bila kita walaupun kita ada ujian, tuan-tuan ada saudara yang sakit ataupun mungkin cabaran bisnes, tapi saya tetap ya Allah akan buat yang terbaik, ilaihi raji'un. Masya-Allah. Masih lagi saya akan cuba buat yang terbaik dalam kekurangan-kekurangan yang rambut putih ke, sakit badan ke, sebagainya itu, tetap juga saya akan buat yang terbaik. Jadi bila kita menghadapi ujian, kalau baru kita bercakap tentang COVID-19 misalnya, kita buat yang terbaiklah. Inna lillah, kita tahu bahawa dunia ini Allah punya, Allah nak bagi ke nak ambil balik. Jadi inna lillah ya Allah, mindsetnya betul. Wa inna ilaihi raji'un, okeylah saya pakailah kan. Ini usaha saya kerana apa? Kerana tapi tetap juga saya tidak berputus asa. Lantaran itu kalau kita ada bercakap ini dan kita dengan mindset yang betul, Allah bagi kita 3 hadiah. Subhanallah. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Allah beri salawat kepada kita min rabbihim. Selama ini kita rasa salawat kepada Nabi je, ya. Tetapi rupa-rupanya kalau kita kena ujian, tuan-tuan yang ada kena ujian, ya, saya sendiri ya, masing-masing dia bisyai'in ni dia macam-macam. Kadang-kadang kita rasa macam dah selesa je, bersedia je lah. Bersedia sajalah. Yang penting Allah nak bagi kita apa hadiahnya? Salawatu mir rabbihim, salawat. Yang kedua ialah warahmah, kasih sayang Allah. Dan yang ketiganya wa ulaika humul muhtadun. Masya-Allah. Allah nak beri hidayah. Jadi bila kita kena ujian ini, tak adalah kita rasakan macam ini Allah tak suka saya. Bukan. Allah sebenarnya bagi ibtila kepada nabi-nabi kerana Allah nak beri hidayah demi hidayah, istiqamah sampai ke mana? Sampai ke syurga. Ya, jadi di sinilah pentingnya hidayah. Dan bila cakap tentang hidayah, ia diturunkan ustaz. Yang kita akan bincang pada bahagian kedua. Kita tengok dahulu perkataan pada hari ini. Namanya ialah nazala. Ya, mari kita sama-sama. Nazala ni maksudnya adalah sesuatu yang turun, ya, sebagai satu anugerah. Dan bercakap tadi tentang wa ulaika humul muhtadun. Nanti kita akan sambung lagi ustaz ya, tentang Safa wal Marwah, ya, dan juga hidayah yang diturunkan. Anzalna itu kami turunkan, daripada perkataan nazala, berulang 293, ya, 293 kali di dalam al-Quran. Jadi di dalam perkataan ini sebenarnya satu dia turun, Allah turunkan. Tapi yang keduanya ia bermaksud suatu anugerah. Jadi bila Allah bagi kita, kalau nak baca Quran ini ustaz ya, bila Nabi baca dengan tahazun itu, sedih pasal apa? Pasal ada ujian. Masya-Allah. Ya, bila ada ujian turun al-Quran. Jadi al-Quran ini dia akan menjadi amat-amat berharga bila kita berada dalam keadaan ya Allah, ya, dalam keadaan sedih, dalam keadaan memerlukan sangat. Dan Allah akan makin lagi, kalau kita rasa makin lagi kita perlukan bantuan daripada Allah, nak Allah bersama dengan kita, dia semacam kalau macam tu maksudnya kita kena ada ujian banyak. Memang betul. Sama ada ujian itu dekat kita kan, dalam rumah kita ke, diri kita ke, tetapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencari masalah dekat luar. Cari masalah, bukan cari masalah apa ya. Orang miskin dia rasakan ya Allah aku masih lagi tu, ya. Orang anak yatim ya Allah kesiannya. Jadi dia mencari cabaran-cabaran yang ada itu kerana apa? Kerana
dia rasakan bahawa itu perjuangan. Betul. Yang saya yakin bagi tuan-tuan sekalian, salah satu perjuangan inilah yang diabadikan dalam kisah Nabi Ibrahim, ya, itu diterangkan pada ayat 158. Ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa wal Marwah ini adalah satu syiar daripada syiar-syiar Allah. Syiar ni maksudnya Ustaz sebagai satu lambang. Betul, Ustaz. Ya, kalau dekat Malaysia ni ada Tugu Negara contohnya kan. Bila tengok tu, oh ini pahlawan. Betul, contohnya. Bila kita lihat Safa wal Marwah, kita akan ingat balik kepada apa? Ya. Kepada perjuangan Hajar. Betul. Bersama dengan Nabi Ismail yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia jauh. Ya. Jadi syiar itu satu perkara yang penting tentang kesabaran. Tetapi apabila kita dapat menghayati, ya, bila kita tengok inilah Ustaz ya, dia tengok je ini jadi syiar ni. Betul. Ingat face mask, ingat tahun 2020, ingat COVID-19. Masya-Allah. Begitu kan? Dia cabaran. Jadi dia sebagai satu syiar yang nampak, tapi kita tak adalah letak dalam frame kan. Tak tahulah, mungkin ada di kalangan tuan-tuan nak letak dalam frame. Tetapi Allah rakamkan perkara penting tentang sabar ini dalam peristiwa Safa wal Marwah. Kita nak tengok sebentar lagi, tapi kita berehat sebentar. Kita bertemu My Quran Time, baca, faham, aman. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, Ustaz, kita bertemu kembali Ustaz setelah minum ais teguk 2 tadi Ustaz. Masya-Allah. Kita tambah tenaga sikitlah Ustaz. Pasal nak baca lagi separuh muka ni Ustaz. Oh ya, panjang lagi perjalanan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung tadi Ustaz dah sebut tadi ayat yang berkaitan dengan pengorbanan dan sebagainya. Kita nak tengok masyair ataupun syairillah. Tapi sebelum tu Ustaz, izinkan saya Ustaz untuk saya kongsikan kepada sahabat-sahabat Al-Quran kita platform untuk kita bergabung bersama. Antaranya kita ada platform YouTube, kita ada Facebook, kita ada 2 akaun Facebook, Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time, ya, dan kita juga ada platform di YouTube channel My #Quran Time Official. Dan saya nak ajak semua sahabat-sahabat yang memiliki Instagram untuk sama-sama ikuti kami di My Quran Time Official. Menarik juga kali ni Ustaz, kita nak ajak sahabat-sahabat kita yang barangkali ada dekat rumah tu yang bertaranum Ustaz. Wallazina amanu, contohlah tengok anak dia kat dapur ke apa kan, ataupun tiba-tiba ada je, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan belajar tentang, macam Ustaz Fazrul pula, tadabbur. Tadabbur kan. Jadi kita nak jemput Ustaz, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang ada video-video menarik bacaan Al-Quran ke, tadabbur ke, untuk berkongsi video tersebut Ustaz di muat naik video tersebut di Facebook kita #videomqt boleh hantar boleh hantar ataupun muat naik video tersebut di Facebook, tapi kena hashtag tu, ingat galang pagar tu, kena galang pagar tu video MQT. Jadi kita tak nak lama sangat Ustaz. Kita nak dalam lebih kurang 30 saat Ustaz. 1 minit ke 30 saat. Jadi yang menarik tu Ustaz, kita akan paparkan, insya-Allah dalam siri yang akan datang, di mana video-video taranum ataupun tadabbur ini selain daripada Ustaz Tarmizi dan saya bertadabbur, mungkin tuan-tuan yang ada di rumah dalam masa 30 saat, 20 saat itu, tetapi yang mantap insya-Allah akan kita paparkan. Jadi terbaik insya-Allah. Kita teruskan dengan tajwid kita. Baik, untuk perkongsian tajwid pada minggu ini atau pada hari ini, maaf saya, iaitu kita nak berkongsi tentang mengetahui atau rukun tajwid yang kedua, iaitu semalam kita kongsikan tentang mengetahui makharijul huruf. Hari ini kita nak kongsi iaitu kita mesti mengetahui sifat-sifat huruf. Ada banyak sifat huruf, antaranya mengetahui segala sifat-sifat yang terdapat setiap huruf hijaiyah. Contohnya sifat isti'la, istifal ataupun qalqalah kan. Contoh qalqalah. Qalqalah pula terbahagi kepada 3. Ada setengah ulama bagi pada 2, bagi 3. Sughra, wusta, kubra. Beza 3 tu. Kan, qul huwallahu ahad. Lain bunyi qalqalah dia. Kalau yang satu lagi, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lambat pula dia punya lantunan dia.
Oh, jadi kita kena tahu sifat-sifat huruf yang tebal, yang nipis, yang terangkat lidah kita, yang lidah kita mendatar, yang kena senyum, yang kena muncung. Subhanallah. Banyak yang kita nak belajar, dan itulah antara perkongsian kita dalam My Quran Time. Iaitulah kita berkongsi di samping bacaan, tuan-tuan sahabat-sahabat semua perhatikan bacaan, ikut sama-sama. Kita belajar pula tadabbur, dan kita nak belajar juga tajwid dia, Ustaz. Masya-Allah. Jadi kita akan jumpa tajuk sifat huruf ini pada episod-episod yang akan datang. Bersedia. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tentang tajwid sebentar tadi, dan sudah pastinya kita ingin terus melihat kepada apakah bila kita baca ini, Ustaz dengan penuh makhraj, dengan cara yang bagus, kita akan dapat merasai suasana bercakap tentang ayat 158 sebentar tadi, min sya'airillah, syiar ini sesuatu, kalau azan itu kita dengar saja kita dah tahu dah. Dia menimbulkan satu realization, bahasa Inggeris lah Ustaz kita rasa sesuatu jadi salah satu daripadanya Safa wal Marwah. Bila kita tengok Safa wal Marwah, kita tahu kita kena rasa sesuatu. Betul, bagi tuan-tuan yang ada peluang dahulu pergi ke umrah ataupun haji, kita akan rasa sesuatu. Sebenarnya ia bukan sekadar pergi begitu saja. Bukan jogging saja, ada tempat yang berjalan, ada tempat yang kena lari-lari anak, bukan sekadar itu, tetapi sebenarnya bila kita nak melihat Hajar dan Ismail, tidak ada apa-apa di lembah, suami tak ada waktu itu, tetapi kerana sabar dengan ini, ya Allah, ini milikmu ya Allah, suamiku jauh adalah milikmu ya Allah, anak ini pun milikmu ya Allah, tapi aku akan buat yang terbaik. Kesannya ialah ia diabadikan. Yang kita harap kalau kita tengok ayat 158 itu di hujung itu, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Allah kata di hujung itu, siapa yang buat baik ini bersabar, Allah amat mensyukuri dan Allah amat mengetahui. Betul, apa maksudnya? Allah amat bersyukur. Tanda syukurnya Ustaz Hajar dan Ismail dapat air, dia minta air kan, bukan untuk dua orang saja. Allahu akbar. Air itu untuk kita setiap kali kita pergi ke Mekah, itu lambang kesabaran. Dan bagi tuan-tuan yang bersabar pelbagai ujian, sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Allah yang syakirun ini akan berterima kasih, akan buat sesuatu untuk kita. Jadi kita nak sambung lagi, bagaimana kita nak teruskan perjuangan dalam sabar ini. Kita lihat pada ayat 159 hingga ayat 163. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz sebut tadi air ataupun zam-zam tu Ustaz. Maksudnya nilai kesabaran Siti Hajar, pengorbanan, usaha dan tanpa putus asa itu, nilai dia itu, kehebatan dia itu sampai ke saat ini masih ada dan tak pernah kering. Wah, itulah Ustaz. Dan kalau kita bersabar betul-betul atas apa saja pakej ujian Allah beri, Allah sedang menyiapkan zam-zam kita masing-masing. Air zam-zam dah satu je lah Ustaz tapi ada pelbagai perkara yang Allah akan siapkan hadiah untuk kita. Mungkin Ustaz satu lagi sebelum saya baca Ustaz, ayat tadi qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu kita kena ingat, tidak semestinya kita sebut itu ketika berlaku kematian sahaja. Betul. Kadang-kadang kita dengar sahabat kita kemalangan, kita cakap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia marah Ustaz. Tak mati lagi lah. Tak mati lagi. Dia ingat untuk mati saja. Tak. Jadi Al-Fadil, alhamdulillah Ustaz dah terang tadi ayat tu. Patah gigi pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cakap ini milikmu ya Allah. Inilah satu mungkin kata-kata pujukan untuk bila berlaku musibah tu antaranya Ustaz. Dan jangan marah-marah pula bila sakit gigi tersebut. Betul, kan kerana apa, saya akan buat wa inna ilaihi rajiun yang terbaik. Masya-Allah. Masih Ustaz, alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, jom kita sambung bacaan kita ayat 159 hingga ayat 163. Tadi saya ada baca dengan Taranum Hijaz. Saya nak sambung cuba pula dengan Sikah Ustaz. Sikah. Boleh saya? Sila. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 159 hingga 163 ini Ustaz ya, menyambung dan ia penuh dengan pelbagai ubat-ubat rawatan kepada pelbagai cabaran yang kita hadapi setiap hari ya. Bermula dengan ayat 51-59 tadi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, sesungguhnya mereka yang menyembunyikan daripada apa yang telah diturunkan, iaitu merujuk kepada orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi bila diberikan kitab, bila diberikan keterangan-keterangan dan huda, bayyinat tiwal huda, mereka sembunyikan. Ustaz ya. Bayinat ini bukti-bukti, salah satu bukti yang masih lagi ada zaman sekarang ialah Zamzam. Oh, masya-Allah. Ya, Safa wal Marwah masih ada. Betul Ustaz. Ada kaitan dengan Hajar dan Ismail. Orang-orang Yahudi tak suka. Dia tak suka. Pasal apa? Ismail ada kaitan dengan Arab dan Arab ada kaitan dengan Rasulullah. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Bukan geng dia. Bukan geng dia. Ya, dia cakap orang lama saya Nabi Musa berjuang, Nabi Yusuf berjuang. Bila cakap je pasal Nabi Ismail, ini adalah satu perkara yang berlaku. Jadi itu kaitan di antara ayat Safa wal Marwah dan juga peristiwa menyembunyikan tadi. Selepas dapat keterangan ya, hidayah, maka apakah jadinya? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ini memang Allah marah sangat. Betul, ini ya, Allah menyatakan ulaik, ya, dia sebenarnya boleh sahaja yal'anuhumullah terus Ustaz ya, Allah melaknat mereka, tapi Allah mulakan dengan ulaik. Ulaik ini sebenarnya dah boleh berhenti kat situ saja. Ulaik dah. Lebih kurang kalau kita marah sangat Ustaz ni kan, kita akan cakap apa? Dia je. Macam tu je kan. Ulaik. Okay. Kemudian disambung lagi, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya, Allah melaknat dan melaknat kepada mereka para penglaknat. Malaikat ada yang khas untuk melaknat sahaja kepada orang yang menyembunyikan apa yang diberikan. Ya, diberikan oleh Allah dari segi hidayah dengan bukti-bukti yang amat jelas. Apa panduan untuk kita? Jangan sembunyikan. Sembunyi ni caranya macam-macam. Sampai ada kita tak cakap, ataupun sepatutnya cakap kita tak cakap, ataupun kita buat bising. Kan? Kita sengaja je nak bising, tak nak bagi orang dengar, ataupun kita rasa bahawa tak penting. Perkara ini yang kita tak nak laksanakan, dan bila Allah laknat itu, ini sebagai satu peringatan kepada kita, jangan jadi pada ayat 159 tapi ayat 160 itulah sifat yang kita ingin ambil ya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Tiga perkara inilah tanda kalau kita ada cabaran dalam hidup kita ya, berbaloi cabaran kita ini kalau kita jadi orang 160 Ustaz ya. Ya Ustaz. Ayat 160. Tapi kalau kita ini ada cabaran ya, terbunuh ke, sakit gigi ke, pening kepala ke, tapi dalam
menyembunyikan ataupun menghalang daripada hidayah sampai, kan, tengah buat jahat sakit gigi tak berbaloi. Tak berbaloi. Lebih baiklah sambil ada cabaran itu, buat yang pertama apa? Bertaubat. Masya-Allah. Ya, dan taubat ini merujuk kepada ayat sebelumnya itu, maksudnya jangan sembunyikan kebenaran. Ya, dalam konteks kita sekarang ini, kalau katakan kita di pejabat, kita kena sampaikan. Ya, kalau kata bos kita rasanya syarikat ini kita kena ke arah al-Quran lah bos, kita kena sampaikan. Betul, jangan pula kita senyap je, itu tanda kita menyembunyikan. Allahuakbar. Ya, dan ini Allah cakap tadi, kalau kita buat begitu Allah laknat. Kerana apa? Kita dah dapat dah cahaya, ya. Dia lebih kurang macam inilah ustaz ya. Dah dapat ni. Yes, ada face mask, dah ada sanitizer, ya, ataupun dah tahu dah ubat untuk COVID-19 contohnya. Orang semua dah bergelimpangan, dah takut apa sebagainya. Kita simpan je. Ada simpan. Lebih tapi tak bagi. Tak nak. Dan kalau orang nak, kita RM100 sekeping. Allahuakbar, masya-Allah. Itu tandanya apa? Bukan sekadar Allah melaknat, orang manusia pun laknat. Betul Ustaz. Baru-baru ni kan berlaku kan, bila ini dijual dengan harga yang mahal. Betul Ustaz. Memang orang cakap harga macam ni lah kan, harga Yahudi kan. Yang kita harapkan kita tak jadi begitu. Dan yang kedua apa? Pertama taubat, jangan buat perkara tersebut. Yang kedua wa aslahu, baiki. Dan yang ketiga amat penting tuan-tuan untuk saya, wabayyanu. Kita kena menjelaskan apa yang kita dapatkan ini kepada masyarakat. Itu tanda taubat yang lengkap. Faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Jadi ini Allah sebut, dan Allah ulang balik semula, ya, betapa pentingnya pada ayat 161. Sama-sama minta ustaz bacakan. Baik, ayat 161. Sebelum baca Ustaz, kita bincang ini ayat tadi innas safa wal marwah kan, kisah Siti Hajar. Berlagi-lagi saya ni sahabat di Facebook, subhanallah, saudari Mahizan Sabri, alhamdulillah ikuti dalam bas dari Yuniza Terengganu nak ke Shah Alam Selangor. Subhanallah. Jadi mungkin itu juga ada simbolik pengorbanan. Allahuakbar. Barakah, mudah-mudahan Allah selamat perjalanan menuju ke destinasi insya-Allah. Baik. Ayat 161 Ustaz. Ayat ini agak panjang Ustaz. Okey, saya cuba baca Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang kufur dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya. Masya-Allah. Allah laknat, malaikat laknat, manusia seluruhnya. Macam tadi lah Ustaz ya. Orang tu dia ada ubat. Kan? Dia dah boleh membantu orang-orang yang ada COVID-19 contohnya, ya. Tetapi dia simpan. Kan? Dia simpan. Bukan saja Allah kutuk dia, malaikat kutuk dia, manusia pun kutuk dia. Masya-Allah. Ya. Jadi apakah ubat yang Allah berikan kepada seluruh manusia ketika manusia sekarang ini amat sakit tuan-tuan? Ya, sakit hatinya, ya, awal daripada juzuk pertama kita kena bawakan ubat yang namanya Al-Quran. Bila kita baca ayat ini, bila saya baca ayat ini Ustaz ya, dia menyebabkan ya Allah, ini saya tak boleh duduk diam ni. Ya, selagi ia tidak sampai kepada seluruh manusia. Manusia sakit, ya, dia dah meninggallah ni, ya. Tapi kita kata tak apa, tak payah tolong. Nah, biarlah, kalau nak jumpa saya. Oh subhanallah, ini adalah satu amaran yang besar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam cabaran ataupun laknat ini, la yukhaffafu anhumul adab wa lahum yunzarun. Subhanallah, ya, iaitu tidak diringankan azab dan mereka itu tidak akan ditangguhkan. Maksudnya bila di azab dia Ustaz ya, dia tak cakap nanti kejap 2 saat nanti baru diazab, tak. Allah beri kerana apa? Kerana tidak bertaubat, ya. Kerana apa? Apa maksud taubat di sini? Iaitu kita kena jangan sembunyikan. Yang keduanya kena baiki keadaan masyarakat dan wabayyanu, kena sampaikan mesej yang ada dalam Al-Quran kerana ia ubat. Ubat ini kalau kita tidak jelaskan, ia akan menyebabkan kita
dilaknat, ya. Dan kalau kita rasa ya Allah banyak sangat kerja ni kan, Allah memberikan wa ilahukum ilahu wahid, Allah itu yang esa, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, tidak ada kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dialah yang maha penyayang, maha mengasihani. Maksudnya apa? Allah akan bantu kita. Allah akan bantu tuan-tuan. Yang penting kita nak bertaubat, tak nak lagi dah sembunyi-sembunyi. Alah segan nak cakap pada bos, segan nak cakap pada anak saya. Mak ni dah berubahlah pula. Betul. Tak ada lagi anak, mak, ya, anak ayah, abah buat ini kerana abah dah lama tak bertaubat. Ya, bertaubat bukan istighfar begitu sahaja tanpa buat sesuatu. Wa aslahu baiki, dan wabayyanu, ya. Dan paling kurang kita buat kaedah masing-masinglah. Ibu-ibu ya mungkin ajak anak, ya, my Quran time, ataupun ayah ingat-ingatkan, bos beritahu pada HR, ambillah masa sikit, tak sempat waktu bekerja, okey, mungkinlah ambil setengah jam ke, masukkan dalam kredit untuk training contohnya, agar kita menjadi orang-orang yang dapat cabaran, tetap dapat cabaran, tapi ketiga pejuang. Jangan sampai dapat ujian tapi rupa-rupanya kita menghalang ataupun tak buat apa-apa. Jadi membawa pada resolusi kita pada hari ini 3 perkara. Yang pertama, kalau kita ada ujian, sabar dengan mengucapkan istirja yang kita belajar tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama. Yang kedua, buat kebaikan sebaik mungkin walaupun kecil kerana balasannya besar dari Allah. Allah itu syakirun alim. Allah akan berikan hadiah demi hadiah kerana kita membuat kebaikan menghadapi segala cabaran. Dan yang ketiganya, jangan sembunyikan kebenaran, jangan duduk diam, jangan kita sekadar okey dengan diri kita, kerana ini adalah untuk mengelakkan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, mari kita doa agar Allah memberi kurnia besar kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang benar-benar bersahabat dengan Al-Quran, kalam-Mu, ya Allah, agar kami dapat mengecap nikmat Al-Quran, hadiah daripada-Mu ini, ya Allah, agar menguatkan hati kami, memberi kekuatan kepada kami di saat kami diuji oleh berbagai-bagai cubaan, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Kuatkan hati kami, ya Allah, cekalkan hati kami, ya Allah, jadikan hati kami hati yang apabila diuji dengan cabaran dan juga ujian makin tunduk dan makin mengadu kami kepadamu, ya Allah, membawa kami kepada hamba yang terus memohon redha dan juga pertolongan daripadamu, ya Allah. Perkenan doa kami, ya Allah, perkenan doa kami, ya Rahman, perkenan doa kami, ya Rahim. Keluarkan kami juga sahabat-sahabat kami yang kini diuji oleh-Mu, ya Allah. Keluarkan kami dan berikan kami jalan keluar mencapai kejayaan, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi, ya. Sama-sama kita berdoa, dan sudah tentunya sebagaimana kita belajar tadi, kita nak pastikan kita ni bertaubat, islah dan juga menyampaikan. Salah satu usaha platformnya ialah wakaf untuk ummah, sebagai usaha kita bersama. Saya jemput pada tuan-tuan untuk menyumbang bersama, ya, beritahu tempat-tempat yang perlukan mushaf al-Quran untuk pastikan bahawa hidayah ini sampai ke seluruh dunia. Dan insya-Allah, ya, dengan perkara ini kita akan mampu untuk lebih lagi tidak dikutuk, dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia. Jadi insya-Allah kita bertemu ulangan pada jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi. Insya-Allah kita bertemu pada halaman baru pada hari Ahad nanti. Esok kita akan mengulang kaji, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan,
kita ucapkan terima kasih kepada penaja kita Muafaz ya yang nak pastikan bahawa semua umat-umat Islam ini tidak dikutuk oleh Allah, malaikat ya dan manusia. Kita ucapkan terima kasih dan terus kita bertemu dalam My Quran Time. Baca, faham, amal. Kita nak mengasah kedua ayat sebagai pengakhiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La صدق الله العظيم